Mahathir dalam masalah. Renung, Halim dakwa tak diberi pilihan di hadapan Mahathir. Hari ini terdedah satu kisah berkenaan dengan Halim Saad berhujah mengenai bagaimana dipaksa oleh Mahathir untuk membeli saham. Halim Saad berhujah dia tidak diberikan sebarang pilihan dalam pertemuannya dengan Dr. Mahathir Mohamad pada 2001 sehingga menyebabkan dia terpaksa melepaskan pegangan saham syarikat Renung Berhad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu. Dalam jawapan plaintiff terhadap pernyataan pembelaan Mahathir bagi tuntutannya, Halim menegaskan lagi bahawa dia dipaksa oleh Menteri Terbabit bersama dua yang lain untuk bersetuju dengan pengambilan paksa berkenaan. Hostile takeover dipanggil. Dua lagi individu menjadi defendant ialah Noh Muhammad Yaakob selaku Menteri Keuangan kedua serta Kerajaan Persekutuan. Plaintiff tidak diberikan apa-apa pilihan dalam mesyuaratnya dengan Tengku Mahathir dan Tun Mahathir dan juga Tan Sri Nor. Dari sekitar 12 Julai 2001 sehingga 17 Julai 2001 katanya. Dalam jawapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Halim menegaskan bahawa dia tidak menyetujui pengambilan paksa terhadap haknya dan pelucutan hak sebagai pemegang saham mengawal Renung. Melalui pernyataan pembelaan mereka terhadap tuntutan papasan Halim, Mahathir dan dua defendant lain berhujah plaintiff Terbabit tidak pernah dipaksa untuk melepaskan pegangan dalam syarikat Terbabit. Ketiga-tiga mereka yang lain mendakwa Halim sendiri bersetuju untuk melaksanakan tawaran awam ataupun GO ke atas keseluruhan pegangan saham dan plaintiff diberi pampasan sewajarnya sebanyak 165 juta. Dalam jawapan itu Halim seterusnya menegaskan bahawa 165 juta itu tidak pernah memadai kerana 100 juta daripadanya terpaksa dibayar kepada UEM berhubung option jual. Halim mendakwa kerajaan memintanya dan UEC supaya membida option tersebut sebelum jualan tersebut luput. Halim mendakwa 165 juta itu sebenarnya bukanlah pampasan untuknya kerana melepaskan pegangan saham Renung, kerana langkah tersebut adalah bagi membantunya menangani kerugian akibat penutupan gadai janji terhadap pelbagai aset yang disandarkan kepada pelbagai pembiaya bagi tujuan membiayai 100 juta tersebut. Plaintiff mendakwa hal ini dibuktikan melalui suratnya kepada Khazanah pada 13 Mei 2003. Sebelum ini dalam tuntutannya Halim mendakwa Mahathir secara langsung dan Nur Muhammad mengarahkannya agar dia tidak meneruskan tawaran awam kerana kerajaan mahu memperoleh semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, Khazanah atau pihak yang telah dicadangkan. Cerita Renung ni cerita lama tuan-tuan. Saya ingat lagi cerita Renung ni, bagaimana Halim Saad mengata dia telah dipaksa untuk nak menjual saham Renung secara paksa di hostile takeover pada waktu itu atas paksaan dan juga atas desakan daripada Mahathir pada waktu tersebut. Now, kalau siapa yang tak tahu lah, especially budak-budak muda, kalau korang nak tahu Mahathir itu macam mana, inilah Mahathir. Mahathir kan over the phone, telefon seseorang, terutama kroni-kroni dia. Halim Saad ni adalah salah seorang kroni dia pada sebelum itu. Sebab itu dia boleh jadi kaya raya dan sebagainya. Salah seorang kroni dia. Dan pada waktu itu dia diberikan option, tidak diberikan option langsung menurut dakwaan beliau untuk saham untuk dijual. Dan pada waktu itu Halim Saad tak berhati, dia samalah. Tiga yang disaman, Mahathir, Noh Muhammad Yaakob dan juga Kerajaan Malaysia dalam hal ini. Now still going on trial, tapi saya nak bawa cerita ini nak menunjukkan kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana Mahathir, terutama pada dia jadi Perdana Menteri yang korang tak kenal, inilah Mahathir yang kita kenali. Baik, selesai. Now timbul isu tadi dekat dalam perbahasan di Dewan berkenaan dengan Akta Hasutan. Baik. Akta Hasutan ni daripada dulu antara perjuangan Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan, sebelum Pakatan Keadilan ada Barisan Alternatif dan sebagainya, adalah untuk kita menghapuskan Akta Hasutan. Ada yang bertanya, dia kata baguslah dia hapuskan Akta Hasutan. Betul, saya kata bagus. So kalau Akta Hasutan itu dimansuhkan, saya punya kes akan dibebaskan sebab dah tak ada akta nak didakwa lagi dah. Saya sukalah. Saya suka. Betul, saya suka kalau dikatakan preferable dia. Tetapi melihat kepada keadaan sekarang, betapa Perdana Menteri kita banyak difitnah, banyak dimainkan isu 3R. Saya kata tak apa, teruskan. Ustaz Wan G antara yang terkena Akta Hasutan sekarang ini berada di dalam penjara. Kalau sekiranya perlu dikorbankan saya untuk memastikan yang lain tu masuk sama, masukkanlah saya. Saya tak ada isu. Saya tak ada isu, tuan-tuan. Okay, kita dengar perbahasan tersebut. Memang apabila Ya Berhormat berada di sebelah sana lah,
tidak sebagaimana yang berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu, Akta Hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah Akta Hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah Akta Hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri Undang-Undang Hutan Rimba, Undang-Undang Draconian, ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Kota Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan saja. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang Draconian, itu ayat sama. Ya, betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet cadangan untuk meminda? Ada? Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal Akta Hasutan 1988? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada? Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ini ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Saya Boleh. tanya saudara, saya tanya Boleh. Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima kasih. Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagi kami dah peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Berhormat? Bila kami memerintah. InsyaAllah bila kami berada memerintah, sebelah sana kami akan akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. So dia kata bila dia memerintah, dah ada intention tu, sudah ada, pernah. Tuan-tuan, saya didakwa pada zaman PN memerintah. Orang yang bertanya tu jadi Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Saya didakwa di bawah akta itu. Exactly, specifically Akta Hasutan tersebut yang dia tanyakan. Nah tuan-tuan, macam inilah ujung dia. Dengan berleluasanya keadaan yang ada sekarang ini, terutama yang memainkan isu-isu 3R ini, dan mereka sengaja nak memainkan isu ini untuk menimbulkan keresahan rakyat terhadap kerajaan yang ada. Pada waktu itu kita tak memainkan isu 3R yang sehingga menimbulkan keresahan rakyat berkenaan dengan kaum. Yang kita desak adalah kerajaan yang gagal untuk nak menangani COVID dan juga orang kata apa, kepentingan rakyat pada waktu itu. Itu kita persoalkan. Tetapi tuan-tuan, bila perkara ini dibangkitkan hari ini, untuk tujuan apa? Sebab kebanyakan yang sekarang ini tengah didakwa atau akan didakwa di bawah Akta Hasutan. Saya boleh katakan Haji Hadi bakal didakwa. Papa Gomo sudah atau akan didakwa. Ratu Naga akan didakwa. Itu dia punya macam-macam lah. Tetapi kalau ikut pimpinan sekarang ini, Muhyiddin Yassin bakal didakwa, Haji Hadi bakal didakwa, Sanusi sudah pun didakwa dan bakal dihadapkan ke mahkamah pada Januari tahun hadapan. Pimpinan-pimpinan yang lain, ada mungkin 2-3 orang saya tak sebut nama lagi, sekarang ini berada dalam lingkungan itu. Kenapa? Tuan-tuan dah dengar ceramah mereka sendiri. Saya tak sanggup dengar ceramah. Saya bukan tak kata tak sanggup. Ini ke level pembangkang ceramah. Dia punya ceramah tu dia hambur fitnah. Kena saman dah. Kan? Tapi fitnah tu dah disambut. Saya bagi contoh macam kes Ustaz Mujahid sendiri, Dr. Mujahid Yusof Rawa. Macam mana Dusuki tu fitnah dia. Dia punya pengikut boleh percaya, tuan-tuan. Pengikut dia boleh percaya, sambut dan sebarkan.
Jadi bagi saya, kalau itu cara untuk nak menghalang mereka, teruskan. Tak apalah, saya terkena sendiri, sekali tak apalah, kenalah sekali. Tak ada masalah. Dia heret sekali, heretlah sekali, tak ada masalah. Tapi kalau dengan itu kita boleh mengheret mereka yang boleh menyebabkan perpecahan, orang kata apa, jatuhnya kerajaan dengan cara yang tidak betul, maka gunakanlah kaedah tersebut. Saya tak ada masalah. Apalah sedikit pengorbanan yang kita buat demi kita nak tangkap ni, orang kata pemecah belah ni. Kan, yang memain bangsa, yang memain agama untuk tujuan kepentingan politik mereka sendiri. Lantaklah tuan-tuan. Apa nak jadi, jadilah. Kita baca.